Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar, yang berbahagia Datuk Engineer Dr. Siti Hasbizal, TKSU yang sekarang ini dalam proses insya-Allah. Terima kasih untuk hadir bersama pada petang ini. Yang bahagia Dr. Nagu, TKSU, Puan Nurlin, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, dan Tuan Jalani, Ketua Pengarah Jabatan MBT, para rakan-rakan media yang hormat sekalian. Mesyuarat hari ini ialah mesyuarat pertama bersama dengan agensi di bawah jabatan atau bawah Kementerian Alam Sekitar yang kita buat di pejabat kita, ya. Dan inilah bangunan pejabat kementerian, dan insya-Allah kita mengucap terima kasih kepada seluruh, khususnya kepada para menteri yang telah pun mewujudkan kementerian khusus berkaitan dengan alam sekitar sebagai komitmen kerajaan dalam mengurus danakan ataupun mengurus dana perdana isu alam sekitar khususnya, dan perubahan iklim bagi memancu pembangunan negara ke arah kemakmuran bersama. Kementerian Alam Sekitar beroperasi di Komplek F, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, bermula pada 10 Mac tahun 2020, dan kita telah pun dalam pertemuan dengan Perdana Menteri dan taklimat dalam mesyuarat kabinet pagi tadi dan mesyuarat bersama dengan Timbalan Menteri pada petang ini, telah pun menggariskan beberapa perkara asas, khususnya dalam perundingan kami dengan agensi-agensi yang akan berada di bawah Kementerian Alam Sekitar ini. Dan di antara beberapa isu yang kita bincangkan dalam mesyuarat pada hari ini, saya ingin highlightkan ialah kementerian akan meneruskan beberapa program dan inisiatif yang digariskan. Di antara tindakan utama yang dibuat pada masa ini ialah kita sekarang berada, khususnya di negeri-negeri utara, berada dalam keadaan cuaca panas kering, ya, dan dijangka musim peralihan monsun akan berlaku pada minggu ketiga atau hujung bulan Mac tahun 2020, dan sehubungan dengan itu, pihak kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar telah mengaktifkan pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan bagi pelaksanaan tindakan pencegahan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi mengenangi pembakaran terbuka ini. Kementerian juga mengaktifkan pelan tindakan pencegahan kebakaran terbuka dengan prosedur standard operasi dan khususnya pencegahan kebakaran di kawasan tanah gambut yang sering kali berlaku pada musim panas ini. Yang keduanya, Kementerian Alam Sekitar melalui Jabatan Alam Sekitar akan terus melaksanakan penguatkuasaan bersepadu untuk membenteras kemasukan sisa plastik ke dalam negara. Dan ini di antara polisi yang telah kita buat. InsyaAllah kita hingga setakat ini telah pun buat penghantaran balik 150 kontena, dan Jabatan Alam Sekitar akan terus berusaha menghantar balik baki sebanyak 84 buah kontena ke negara pengeksport. Usaha ini akan diteruskan oleh Kementerian Alam Sekitar bagi membenteras pengimportan sisa plastik secara haram untuk memastikan Malaysia bebas daripada pencemaran yang disebabkan oleh sisa plastik. Sebanyak 14 buah kontena telah dihantar pulang ke negara pengeksport, iaitu 7 kontena ke Belgium, 4 kontena ke United Kingdom, 1 kontena ke Perancis, 2 kontena dihantar ke Vietnam dengan kelulusan daripada CA Vietnam sendiri. Yang seterusnya ialah kita juga bincang soal polisi plastik sekali guna, di mana inisiatif yang baik daripada kerajaan terdahulu, polisi kita ialah kita akan teruskan, ya. Mana-mana dasar yang baik yang dibuat oleh kerajaan yang lalu, kita akan terus, dan mana-mana yang perlu penambahbaikan, kita akan melakukan penambahbaikan.
Jadi sehubungan dengan itu, kita menyokong plan penggunaan plastik sekali guna ini, polisi ini, ke arah meneruskan penyediaan suatu circular economy roadmap bagi memastikan isu plastik dapat ditangani dengan lebih holistik. Kita juga beri perhatian kepada isu dasar alam sekitar negara yang telah diwujudkan pada 2 Oktober tahun 2002 dengan objektif memastikan alam sekitar yang bersih, selamat, sihat dan produktif bagi generasi masa kini dan masa depan. Sehubungan dengan itu, oleh kerana terdapat perkembangan baru dalam isu berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim, saya telah mengarahkan kementerian untuk menyemak semula dasar alam sekitar negara. Tahun 2002, usaha ini adalah bagi melengkapi dimensi alam sekitar yang terkandung dalam dasar kebangsaan dan akta yang lain dengan mengambil kira perjanjian antarabangsa berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Kementerian Alam Sekitar juga akan menyemak semula dasar perubahan iklim 2009 dan pada tahun 2020 bagi mencadangkan strategi dan pelan tindakan dalam pelaksanaan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sama di peringkat kebangsaan, selaras dengan komitmen negara terhadap Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Paris Agreement yang diratifikasi pada tahun 2016. Dan kita harapkan insya-Allah dengan polisi semakan polisi ini kita akan lebih mantapkan lagi beberapa aspek khususnya dengan alam sekitar yang dapat kita tingkatkan keupayaan kita insya-Allah. Dan oleh kerana kementerian ini satu kementerian yang baru dan kita dalam rangka untuk melengkapkan kaki tangan staf yang ada dan khususnya di segi penguatkuasaan, kita akui bahawa jawatan alam sekitar khususnya memerlukan kaki tangan. Hingga setakat ini kita ada lebih kurang dalam 2,700 kaki tangan, 2,700, dan sebagai sebuah kementerian kita yakin bahawa ada beberapa aspek yang kita akan beri fokus, khususnya kalau kita lihat dari segi apa yang Allah Ta'ala sebut amanahkan kepada kita untuk menjaga alam, sama ada air, udara dan sebagainya, dan Quran menyebut sumber kehidupan ini adalah air. Jadi fokus kita ialah bagaimana untuk memastikan bahawa sumber kehidupan ini dapat kita pelihara. Kalau kita lihat pada apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita yakin sebenarnya apa panduan itu telah pun sebahagian besar kita laksanakan, dan insya-Allah kita harapkan dengan wujud kementerian baru ini, dengan bantuan daripada timbalan menteri dan seluruh kaki tangan yang ada, kita akan dapat lihat beberapa akta baru yang akan kita bawa ke peringkat parlimen, dan beberapa penguatkuasaan yang boleh kita tingkatkan daripada masa ke semasa. Saya fikir itu. Terima kasih.